أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. Kita mulakan dengan bacaan Kitab Al-Fatihah. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله سيدنا ومولانا محمد بن عبد الله وعلى آله وأصحابه ومن تبعه ونصره وصدقه ومن والاه. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. اللهم فقهنا في الدين وعلمنا تأويل واهدنا إلى صراطك المستقيم. ربي يسر ولا تعسر ربي تمم بالخير ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. أما بعد. Alhamdulillah thumma alhamdulillah. Tama-tama dan selamanya syukur kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Allah masih panjangkan umur kita. Setakat malam ni lah. Balik lagi tak tahu lagi. Setakat lah ni Allah masih panjangkan umur kita dan Allah masih kekalkan iman dan juga Islam dengan terus menerus. Mudah-mudahan iman dan juga Islam terus kekal sampailah kita bertemu Allah Subhanahu wa ta'ala yang pastinya suatu masa nanti. Yang saya muliakan Tuan Imam, seterusnya barisan pengurusan Masjid Timah, Muslimin, Muslimat, Mukminin, Mukminat, Ustaz-Ustaz, Ustazah-Ustazah, alim ulama, tuan-tuan guru, rakan-rakan media yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa ta'ala semua. Tuan-tuan jangan lupa untuk niat i'tikaf sebelum kita pergi lebih lanjut. Niat i'tikaf siap-siap, nawaitul i'tikaf fi hadzal masjid sunnatan lillahi ta'ala. Sandak bagi elok, lena pun boleh pahala. Kan mana nak tahu nak lena, letih. Baik tuan-tuan. Alhamdulillah Allah masih memberi peluang kita untuk datang ke rumah Allah. Setelah mana kita melalui dan masih melalui fasa PKP. Setelah mana kita diuji oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Adapun ujian itu yang kita boleh panggil dia sebagai musibah. Adapun kita boleh panggil dia sebagai bencana, bala bencana yang telah merubah hidup kita 360 darjah. Tak pernah-pernah dia buat kita sebelum ni main masjid pakai mask. Tak pernah-pernah kita duk buat sebelum ni main masjid kena semayang semiter. Tak pernah. Tak pernah sebelum ni kita main masjid kita kena suar tala kepala kita kat termometer tu. Jadi nak habaq kat sini, teruskan berdoa kepada Allah. Minta pada Allah. Walaupun ada agak mulut-mulut hak cepui tu dia kata apa? Tak larat nak doa dah ustaz oi. Hang jangan lagu tu. Jangan putus asa dengan Allah. Semayang dah ustaz, doa dah ustaz. Pasal apa duk ada lagi Covid ni? Buka Quran surah Syura
ayat 30, muka surat 486. Hak tu sebenarnya Allah bagi tahu dah. Apa yang Allah Ta'ala sebut? وَمَا أَصَابَكُم مِّن مُّصِيبَةٍ فَبِمَا كَسَبَتْ أَيْدِيكُمْ وَيَعْفُو عَن كَثِيرٍ. Dan apa yang menimpa kamu daripada musibah, sebenarnya Allah dah sebut dah, fabima kasabat aidikum. Segala musibah, segala ujian, segala bencana yang menimpa kamu sekarang, Allah Ta'ala sebut dalam surah Syura tu, fabima kasabat aidikum, adalah disebabkan dosa-dosa yang kamu lakukan sendiri daripada tangan kamu. Dan kita kena beruntung, Allah Ta'ala sebut, wa ya'fu an kathir. Dan kamu kena rasa beruntung, Allah telah mengampuni sebahagian daripada dosa manusia yang begitu banyak. Tuan-tuan, tangan waktu semayang minta Allah Ta'ala angkat COVID. Waktu lain kita tangan yang sama juga melakukan maksiat kepada Allah. Tangan hak sama duk semayang sunat hajat, sunat taubat. Tapi selepas mana semayang sunat hajat, taubat, orang hak sama juga melakukan kemungkaran kepada Allah. Orang hak sama juga yang duk terus duk kata ke orang. Orang hak sama juga duk perli, duk maki orang, duk mencarut dan sebagainya. Lagu mana cerita? Jadi teruskan. Allah Ta'ala sebut wastaghfirunah. Minta pada Allah dan jangan lupa untuk beristighfar, minta ampun atas dosa kita. Antara salah satu sebab doa tidak diterima oleh Allah adalah disebabkan si peminta doa tu dengan terus menerus melakukan dosa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Tuan-tuan, yang tu baik. InsyaAllah tu sebagai sedikit mukadimah. Maklumlah bulan lepas tak mai PKP. Kena betul-betul, kena hari tu kita Jumaat tu PKP. Jadi ni dia kampui salah. Baik, insya-Allah kita akan sambung kitab Ta'zimul Quran kita pada muka surat yang ke-97. Dalam catatan saya lah 97. Betul lah 97. Yang mana kita akan masuk berkenaan dengan kelebihan surah. Kelebihan surah. Tuan-tuan yang nak ambil kitab boleh ambil depan ni. So bila buka kitab boleh pahala pegang kitab. So bila pegang kitab ni dia nak lena ke barang kalian, nak lena tu kurang sikit. Kalau lena pun tak apa nampak. Okey, nampak macam pegang kitab. Siapa tu lah. Noh. Baik. Iaitu kelebihan suratul Ikhlas. Tuan-tuan, di dalam Al-Quran ada satu surah. Satu surah yang mana nama surah tu, kalau kita tengok nama surah tu dengan isi surah tu tak kenal langsung. Contoh saya bagi. Kita buka surah Fatihah ada berkenaan dengan pembukaan. Kita buka surah Al-Baqarah, Allah menyebut tentang Baqarah. Kita buka surah Ali Imran, Allah Ta'ala sebut Ali Imran. Kita buka surah An-Nas, An-Nisa, Allah Ta'ala sebut awal-awal lagi. Kan berkenaan dengan Nisa yang tuan-tuan pun hafal belaka ayat tu. Fankihu ma taba lakum minan nisa'i mathna wa thulatha wa ruba'. Hafal takat tu je semua orang. Kan nikahilah kamu akan perempuan yang kamu suka 2, 3 dan 4. Hak lepas tu lupa dah. Kan. Allah Ta'ala sebut semua surah ada isi dia dalam surah. Tapi surah Al-Ikhlas tak ada. Kan surah Al-Ikhlas satu-satunya surah di dalam Al-Quran yang nama tu tak ada, tak disebut di dalam ayat. Kan Al-Ikhlas, qul huwallahu ahad, tak ada ikhlas. Allahus samad, tak ada ikhlas. Lam yalid wa lam yulad, tak ada. Wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Baik. Habis tu mai kok mana?
nak kena orang kata apa, kesinambungan tu. Baik. Satu-satunya antara surah yang menyebut kebesaran Allah Subhanahu wa taala dari awal sampai habis, surah Ikhlas. Allah mula dia nak abang, Tuhan tu satu je aku. Dan akulah tempat minta pertolongan. Semua 4 ayat yang berada di dalam surah Al-Ikhlas, semua ayat tu menunjukkan Allah Ta'ala nak habaq kat kita, ini tanda-tanda kebesaran aku. Aku tunggal, Tuhan yang tunggal. Aku juga tempat hangpa minta tolong. Power tak power aku tak perlu beranak. Dan aku tak diperanakkan. Dan Allah Ta'ala habaq penghujung kepada kita yang mana sombong ni, walam yakul lahu kufuwan ahad. Tak ada seorang boleh challenge dengan aku. Tak ada seorang pun sama dengan aku. Tuan-tuan. Sebab itu kalau nak kenal Allah, kunci utama kenal Allah, sifat dengan sifat Allah, kena ikhlaskan hati. Jikalau tidak, masih ada perasaan sombong dan belagak, Allah Ta'ala sebut, hampa kena baca ikhlas ni. Baru hampa sedap diri hampa tu siapa. Salah satu asbab ataupun salah satu orang kata apa, kesinambungan Allah Ta'ala nak habaq surah Ikhlas, hamba Allah kita ni kena kenal Tuhan dia melalui apa yang aku habaq. Dengan cara ikhlas hampa akan kenal aku. Tuan-tuan, tu sebab apa surah Al-Ikhlas ataupun kita panggil kulhu tu dinamakan dengan Al-Ikhlas. Tuan-tuan, baik. Kita tengok kelebihan dia. An Qatadah bin Nu'man anna rajulan qama fi zamanin Nabi sallallahu alaihi wasallam yaqra'u minas sahar qul huwallahu ahad la yazidu 'alaiha falamma asbahna atar rajul an-nabi sallallahu alaihi wasallam fadhakara dhalika lahu wa ka'anna rajul yataqalluha. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم والذي نفسي بيده إنها لتعدل ثلث القرآن. Subhanallah. Diceritakan oleh sahabat yang bernama Qatadah bin Nu'man. Ada seorang lelaki ni, dia mendengar daripada satu lelaki lain. Pada zaman Nabi ni ada seorang lelaki yang mana dia ni sikit-sikit baca Qul huwallahu ahad. Sikit-sikit kira surah favorite dia Qul huwallahu ahad. Kan kita pun favorite jugalah kan surah Qul huwallahu ahad tu. Kan, tapi mentaliti orang Malaysia ni tak sama dengan mentaliti orang luar. Kan orang luar tu maksud dia mana? Di tanah Arab lah. Orang kita kalau baca Qul huwallahu ahad ni apa pendek sangat ni, tak ada surah lain nak baca ke? Itu orang kita. Kan orang kita enggak surah Qul huwallah ni kira surah tahlil lah. Kan walhal kelebihan surah Al-Ikhlas Qul huwallah ni dahsyat, besar kelebihan dia. Kan kita tengok. Maka bila lelaki tu duk dengar asyik-asyik lelaki ni duk baca Qul huwallah aja. Kan kemudian dia pergi jumpa Nabi. Lelaki yang mendengar lelaki lain tu dia pergi jumpa Nabi. Esok tu dia pergi jumpa Nabi. Dia pergi jumpa Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dia ceritalah kat Nabi, "Nabi, ya Rasulullah, ada seorang mamat ni. Dia ni tak ada surah lain yang dia baca. Qul Allah, qul Allah, qul Allah. Hak tu je baca. Aku rasa macam dia baca sikit sangat." Kena sahabat kita juga dah, ada juga. Saya cerita ni based on true story. Kan? Kita jadi imam baca Qul Allah. Tengok kita pula imam jemputan waktu tu. Oh, pantang. No, nak abang siap tu adik belakang. Nak banding kita. Hang nanti jadi imam, boleh baca Qul Allah tapi jangan kamat. Nanti jemaah camlek. Kan jemaah dia sidai kita, ni panggil imam luar tapi baca Qul Allah, kami boleh jadi imam. Kemas terus kan. Kita pun kata mai jadi, kita pun tak gaduh kan. Tapi itulah mentaliti kan. Nampak Qul Allah ahad tu kira lagu ni dia rasa macam pendek sangat, sikit sangat. At least mau baca satu rakaat tu mau setengah muka baru betul imam jemputan. Setakat jemputan baca Qul huwallahu ahad tu imam kampung kami pun boleh baca. Lagu tu orang kita. Maka
bila laki tu kata alasan apa? Alasan rasa macam sikit sangat. Maka Nabi pun habaq dekat dia, wallazi nafsi biyadihi, dan sesungguhnya nyawa aku sekarang berada pada Allah Subhanahu wa taala. Nak habaq dekat hang, surah yang hang kata pendek tu sulus Quran, 1/3 daripada Quran dia punya kelebihan. Baca 3 kali tuan-tuan menyamai pahala membaca 1 Al-Quran. Kok siapa-siapa nak menikah nanti bakal pak mertua kata hang kena khatam setiap hari. Boleh. Jawab kata dia boleh. Kan? Nikah dulu. Boleh ke ni? Boleh. Saya boleh khatam setiap hari. Mai hari pertama pak mertua main tanya, khatam belum? Siap dah pak oi. Oi. Hang bangkitlah tidur lambat. Bila masa khatam? Lepas bangkit tidur tu saya khatam. Lagu mana cara? 3 kali baca Qul Huwallah. Pahala sama macam 1 kali membaca Al-Quran. Yang tu kelebihan orang duk kata pendek tu. Nah, tuan-tuan. Sekejap kita tengok ni kelebihan dia. Tu yang pertama nah, kelebihan dia menyamai 1/3 Quran. Baik. Hadis yang kedua, Imam Muslim meriwayatkan anna Aisyah radhiyallahu anha anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ba'atha rajulan ala sariyah يقرأوا لأصحابه في صلاتهم فيختموا بقل هو الله أحد فلما رجعوا ذكر ذلك لرسول الله صلى الله عليه وسلم فقال سألوه لأي شيء يصنع ذلك فسألوه فقال لأنها صفة الرحمن فأنا أحب أن أقرأ بها فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم akhbiruhu annallaha yuhibbuh. Subhanallah. Baik, diceritakan oleh Sayyidatina Aisyah radhiyallahu anha, isteri Nabi. Nabi ada satu sariyah. Pada suatu hari Nabi mengutuskan seorang lelaki mengetuai sariyah. Apa nama? Sariyah ni maksud dia perang. Apa beza sariyah dengan ghuzwah? Ghuzwah pun perang juga. Sariyah ni perang yang tidak dihadiri oleh baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maksud kata perang yang dipimpin oleh sahabat. Tu nama dia sariyah. Kalau perang yang dipimpin oleh baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kita panggil dia ghuzwah. Okey ya, clear dah? Baik. Kemudian lelaki tu apa nama, dia sentiasa bila semayang dia akan akhiri semayang dia dengan membaca surah Al-Ikhlas, Qul Huwallahu Ahad. Setiap kali semayang lagu tu dah semayang dia. Semayang maghrib pun baca Qul Huwallahu Ahad, satgi semayang isyak pun baca Qul Huwallahu Ahad. Maka bila balik perang tu, balik sariyah tu, balik sahabat pun dia jumpa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ceritalah pasal kelaku dia ni. Ya Rasulullah, dia ni kalau semayang saja dia mesti baca Qul Huwallah, tak ada surah lain dia nak baca dah. Kan? Maka sebab apa dia buat lagu tu Maka Rasulullah habaq balik kat depa. Dan ni hangpa pi tanya kat dia lah, senang. Pasal apa yang dia berkenan sangat baca surah Al-Ikhlas tu, Qul Huwallahu Ahad tu. Kemudian bila dia balik pi jumpa balik, tanya pasal apa yang hang suka sangat nak baca surah Qul Huwallah ni, tak ada surah lain kah nak baca? Maka dia kata apa? Aku suka baca surah Al-Ikhlas sebab surah Al-Ikhlas tu menyebut sifat Ar-Rahman, sifat Allah Ta'ala. Macam kita sebut tadi. Sebab keempat-empat ayat menyebut tentang sifat Nabi. Hak guru dia mau. Oh, jadi sebab tu aku suka baca surah tu. Bukan sebab dia pendek. Orang kita suka baca Qul Huwallah sebab dia pendek. Tapi bukan, mereka baca, sahabat baca bukan sebab pendek. Sebab dia suka dengan ayat yang menyebut kebesaran Allah. Hak lagu tu. Maka dia pun balik. Sahabat pun beritahu kepada Rasulullah. Yang tadi dia kata, sebab dia suka, sebab apa?
Sebab ayat surah Al-Ikhlas tu menyebut tentang sifat Allah. Oh, lagu tu. Pi habaq dekat dia balik. Annallaha yuhibbu. Pi balik bagi tahu dia, Allah suka dan sayang kat dia. Subhanallah, tuan-tuan. Allah sayang kita ni habis meter. Manusia sayang, belum tentu lagi kita disayangi oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Tapi jangan sampai kita dibenci oleh manusia dan dibenci oleh Allah. Tapi tak apa kalau kita dibenci oleh manusia tapi Allah sayang, tak apa lagu tu, tak apa. Contoh tuan-tuan, kita larang orang berjudi kawasan kita ni. Satu kampung judi, kita pergi larang dah. Mereka boikot kita. Satu kampung benci kita. Tak apa tuan-tuan. Biar kita dipandang hina di sisi manusia, janji kita tak dipandang hina di depan Allah Subhanahu Wa Taala. Akan tetapi manusia lah ni, dia nak pujian manusia, dia nak dipandang mulia di depan manusia tanpa mempedulikan pandangan Allah Subhanahu Wa Taala kepada dia. Sebab tu dia tak kisah buat dosa pun. Sebab tu tak kisah. Janji join sekali. Janji orang boleh kawan dengan aku. Janji orang suka aku. Tuan-tuan, wala'iyatubillah. Tuan-tuan, yang tu baik. Jadi nak habang ni, kalau orang tu suka baca surah Al-Ikhlas disebabkan sifat Allah, habang siap-siap Allah sayang dia. Tuan-tuan, Allah sayang, rahmat dapat kat kita. Dapat rahmat, syurga Allah Subhanahu Wa Taala. Kita ni amal ibadah kita belum menjamin kita masuk ke dalam syurga Allah. Ni Nabi sebut sendiri. Nabi kata apa? Aku pun tak boleh bagi masuk hamba dalam syurga. Tapi yang melayakkan hampa masuk syurga Allah dan melayakkan hampa dihalang daripada masuk ke dalam neraka Allah dengan rahmat Allah. Dan salah satu cara nak dapat rahmat Allah, melakukan amalan membaca suratul Ikhlas atas sebab sifat Allah pada ayat-ayat dia tu. Bukan sakat pendek, berbaloi pahala dia. Tuan-tuan yang tu baik. Kita sambung dengan Al-Mu'awwizatain, saya terang tu. Okey, kelebihan Al-Mu'awwizatain. Saya sambung sekali dengan Al-Ikhlas. Al-Mu'awwizatain ni surah apa? Surah Qul a'udzu birabbin nas dengan Qul a'udzu birabbil falaq. Dua surah ni kita panggil dia Al-Mu'awwizatain. Kita tengok kelebihan dia. An Uqbah bin Amir qala li Rasulullah sallallahu alaihi wasallam unzilat alayya ayatun lam yura mithluhunna qattul mu'awwizatain. Nabi pernah habaq kat Uqbah, wahai Uqbah, telah diturunkan kepada aku beberapa ayat tapi tak semacam mana hak ni, iaitu Al-Mu'awwizatain. Kemudian diceritakan lagi oleh Sayyidatina Aisyah radhiyallahu anha anna Nabi sallallahu alaihi wasallam idza awa ila firashih kulla lailah jama'a kaffayhi thumma nafatha fihima faqara fihima qul huwallahu ahad qul a'udzu birabbil falaq wa qul a'udzu birabbin nas thumma yamsahu bihima mastata' min jasadih yabda'u bihima ala ra'sihi wa wajhihi wa ma aqbala min jasadih yaf'alu dhalika 3 marrat. Baik. Diceritakan oleh Sayyidatina Aisyah radhiyallahu anha, Nabi ni waktu nak tidur, apabila Nabi nak tidur, ila firashih, Nabi nak pergi ke katil dia nak tidur lah. Kulla lailah ni setiap malam Nabi buat. Jadi kita boleh buat jugalah. Kan? Jadi kalau nak dodoikan anak ataupun cucu-cucu, buatlah lagu ni. Jangan duk cerita puteri Hang Lipo dengan puteri Gunung Ledang tak habis-habis. Kan? Kita duk momokkan dengan anak kita, pada suatu hari sang kancil duk cerita kat anak nak bagi anak lena. Kan? Baca hak ni. Apa yang Nabi buat sebelum lena. Tapi zaman ni kita jarang duk buat. Kita lebih apa? Tidur mesti nak belek ensek luar. Ni kalau saya lah tuan-tuan, dah saya yakin tuan-tuan mesti sebelum tidur macam doa lah. Kan? Saya kalau benda wajib basuh sebelum lena mesti belek ensek lah. Kan? Oh, cek. Okey. Tengok tu status WhatsApp orang. Favorite. Kan ni sebelum tidur ni habit. Dah jadi habit.
Saya lah ni, saya sebut saya, tuan-tuan tak buat lah benda ni. Saya yakin tuan-tuan tak buat. Ni saya jenis saya seorang. Sebelum lena dia buka WhatsApp dulu, dia tengok status. Contoh macam kemarin dulunya status, semua up status PKP dilanjutkan PKP. Sampai naik muak tengok status WhatsApp orang. Apa semua logo sama. Hak tu kita tahu dah. Kan saat kita tengok, oh yang ni tengah duk promote emas, yang ni promote jual baju, yang ni duk promote dia punya channel YouTube, duk tengok. Baru lena. Kadang-kadang terlupa nak baca macam mana Nabi dulu buat dak semua. Bi'at ni. Tak pun dulu waktu 11-11, 12-12, 1-1, 2-2 belek Shopee. Kan sebelum nak tidur tu dia belek Shopee tu. Wih murah ni. Walhal kat rumah pun ada dah. Kan bi'at tengok, wih RM1. Wih RM5. Buat tekan beli. Walhal benda yang duk ada tu, benda yang beli tu duk ada kat rumah. Bi'at, dia jadi bi'at malam-malam sebelum lena lagu tu. Tuan-tuan, Nabi dah ajak kita dah sebelum lena nak buat lagu mana. Cuma nak buat dengan tak buat lah. Kan? Nak buat dengan tak buat. Macam mana Nabi buat? Okey. Setiap malam sebelum lena, jama'ah kaffaih. Nabi akan himpunkan dua tapak tangan. Kemudian Nabi akan tiup dua tapak tangan setelah mana Nabi baca pada dia 3 surah. Yang pertama Nabi baca Qul huwallahu ahad. Semua hafal surah ni. Siapa tak hafal tu habis minta lah kalau siapa tak hafal. Anak kita hak umur 5 tahun pun tak erti baca Quran, tapi Qul huwallah dia erti baca. Kan, anak kita hak mana tak erti baca Quran pun, tapi Qul huwallah dia erti baca. Baik, sebab apa dia kerak duk dengar. Nabi akan himpun tangan dia, Nabi akan tiup pada tangan dia setelah mana Nabi membaca 3 surah. Yang pertama surah Al-Ikhlas, Qul huwallahu ahad. Kemudian Nabi membaca Al-Falaq, Qul a'udzu birabbil falaq. Kemudian Nabi akan membaca An-Nas. Kemudian dia akan menyapu. Thumma yamsahu bihima. Nabi akan menyapu semua tempat di badan dia mastata', yang mana dia mampu sampai. Kan, yang mampu sampai takat mana? Takat tu. Nabi akan baca. Ada tempat yang tak ada sampai dengan tapak tangan. Contoh saya, belakang mana boleh pegang. Kan tuan-tuan mungkin boleh pegang. Saya sebab besar. Jadi nak pegang tak apa nak boleh. Kan? Yang tu. Hak badan kurus boleh lah lipat tangan. Pergi belakang kita nak pegang tak boleh. Kan? Hak badan jenis tayar spare depan ni memang payah sikit lah nak sampai belakang. Jadi Nabi dia akan sapu daripada kepala, muka, sampai ke seluruh badan tempat hak dia mana boleh sampai je. Dan Nabi buat benda tu tuan-tuan, salah samarat 3 kali. Pasal apa tuan-tuan? Baik. Saya cerita kat tuan-tuan. Apa kelebihan surah Al-Mu'awwizat ni? Surah Al-Mu'awwizat iaitu 3 surah tadi. Sangat powerful. Apa kelebihan dia? Yang pertama tuan-tuan. Kelebihan surah Al-Mu'awwizat yang pertama sebagai pendinding ataupun kita panggil pelindung daripada sihir. Tuan-tuan kalau tanyalah geng-geng apa ustaz-ustaz yang ruqyah tu, 3 surah ni surah wajib. 3 surah ni adalah surah wajib. Malahan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam sebut cukuplah kamu membaca 2 surah, iaitu surah Al-Falaq dan juga surah An-Nas untuk bentengkan kamu daripada pandangan buruk jin dan juga pandangan buruk manusia. Tuan-tuan. Tapi tuan-tuan jangan duk pergi berubat orang masuk hantu sekali pakai 2 model surah ni. Nak jadi perawat ni kena dia ada ilmu dulu. Sekali cantik dah mengaji dah. Setakat 3 aku laku pun apa? Kan orang bubuh dalam grup WhatsApp. Minta tolong saat ni Kak Mah masuk hantu. Dia bawa balik Masjid Timah pula. Start motor terus pi. Assalamualaikum. Boleh rawat lah? Awak tak boleh pula. Tadi baru kat masjid Ustaz ajak. Al-Mu'awwidhatain. Dia ingat lagi nama. Kan 2 surah. Dia pergi baca.
Pergi baca-baca tengok gelak. Hak kat moh tu lagi gelak kat dia. Dia mula stres. Ustaz mohong dia. Walhal Nabi sebut, tuan-tuan nak berubat orang, dia ni orang untuk amalan sebagai pendinding. Amalan ni bukan setakat buat sehari je. Kan dia kena buat hari-hari. Contoh nak diet atau kayuh bersikan, nak bagi kuih. Kan niat dia kayuh gerek, nak bagi kuih. Dia pun beli basikal mahal dekat Raja Uda folding bike. Tu pun sebab Abang Din kita habaq suruh beli kat situ. Dia pun beli. Kayuh-kayuh. Sekali tu dia balas rembat 30 km. Depan ni kuih aku. Esok tak kayuh dah. Tak pun contoh dia nak kuih sebab apa? Dia nak kuih dengan cara diet. Aku tak mau makan nasi dah. Kan tak makan nasi sehari, esok tiba nasi 3 pinggan. Cover hak kemarin. Aku tak makan nasi kemarin. Ni kena cover ni. Tak jadi. Dia kena buat hari-hari. Salah satu pendinding sebelum nak jadi perawat, salah satu pendinding tuan-tuan boleh buat. Apa dah cara tuan-tuan? Amalkan la ilaha illallah. Senang aja. Amalkan la ilaha illallah. Dah senang. Sebanyak 70,000 kali. Kan? La ilaha illallah 70,000 kali. Ataupun la hawla wa la quwwata illa billah 10,000 kali. Buat lagu tu. Baru boleh nak pergi berubat orang. Kan? Ada pun yang Nabi sebut ni untuk apa? Untuk jadikan amalan diri sendiri. Defend diri. Tu. Yang kedua, kelebihan al-mu'awwidhatain ataupun al-mu'awwidhat. Surah penyembuh daripada sakit. Okey, tuan-tuan. Tuan-tuan, kalau tuan-tuan pi ziarah orang nazak kan, tak tahu nak buat apa. Kan, 3 minggu lepas, mak saudara saya meninggal dunia. Mak saudara saya meninggal dunia. Doktor abang, okey ustaz, dia abang kepada anak dia. Dia betul anak dia, abang ustaz, memang mak abang doktor kata apa, memang balik rumah. Kira balik rumah, doktor cabut apa? Tung pernafasan tu, oksigen. Doktor kata, tunggu keajaiban. Doktor abang tu kita faham lah. Kan mereka punya mengaji kitab mereka tu, kira takat tu habis metah lah, tak boleh nak buat apa dah. Han cucuk pilah vaksin Pfizer ke, cucuk apa pun tak jadi juga. Kan, bagi makan habatus sauda ke, sekali pergi tuang habatus sauda dalam mulut orang nazak. Sebab apa? Nabi kata tidak ada apa habatus sauda boleh menyembuhkan semua penyakit melainkan kematian. Dia pergi tuang habatus sauda kat balong tu lagi cepat terus padam. Dan tu. Dia kena ada cara nak pegang habatus sauda pun. Jadi bila doktor kata lagu tu, semua berimpun. Aku tengok hang tengok aku. Dia pun abang saya. Nak buat apa ni? Saya kata bacalah. Nak baca apa? Sampai tak tahu baca apa. Kan mudah je tuan-tuan. Kalau tuan-tuan ziarah orang nazak, antara surah yang tuan-tuan boleh baca paling simple 3 qul. Baca 3 qul. Kan sama ada Allah memudahkan urusan meninggal dunia dah ataupun Allah menyembuhkan dia daripada penyakit tu. 3 qul. Ada pun surah-surah lain seperti surah Yasin dan sebagainya. Yang tu. Yang ketiga, pahala sunnah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tuan-tuan, antara salah satu dia adalah sunnah Nabi. Nabi tuan-tuan membaca al-mu'awwidhat selepas mana Nabi bagi salam. Diceritakan daripada Uqbah bin Amir, amarani Rasulullah sallallahu alaihi wasallam an aqra al-mu'awwidhat dubura kulli salah. Nabi memerintahkan kepada aku, Nabi beritahu kepada Uqbah, wahai Uqbah, setiap kali hang lepas sembahyang jangan tinggal al-mu'awwidhat. Jangan tinggal qul huwallahu ahad, qul a'udzu birabbil falaq dan juga qul a'udzu birabbin nas. Jadi tuan-tuan, sunnah dak buat tu? Sunnah. Jangan kata benda tu bid'ah. Tuan-tuan yang tu. Dan yang ketiga dah, yang keempat, terpelihara daripada segala keburukan dan juga kemudaratan. Tuan-tuan, kita nak keluar musafir, rumah kunci dah semua, betul tak?
Rumah kunci, grill pun bubuh, mangga hak jenis bunyi katok teng bunyi. Pasang apa semua tuan-tuan, hak tu semua nak cerita abang. Pasanglah apa pun ikhtiar kita, tapi mesti tawakal kepada Allah. Jelas tak? Dia kalau nak masuk tuan-tuan, pakailah masuk pun boleh masuk juga. Sebab kita kunci motor beli Y suku. Dan ni Y suku kan motor panas. Y suku dengan LC, dua motor panas. Kalau LC sampai kedai pun tak ada. Nak beli LC tak ada. Kan saya pun nak cari LC tu, LC habis kata. Nanti pula terpaksa lah beli RS. So kita geng lah nanti. Kan? Kita geng Jadi nah kita kunci lock ni. Orang nak balas boleh balas juga. Tapi tuan-tuan kena ada tawakal dengan Allah atas usaha kita. Tak boleh juga tawakal saja, tak kunci apa, tak apa, aku tawakal je. Tak boleh lagu tu. Usaha, doa dan tawakal. Dan salah satu pendinding daripada musibah dan keburukan, baca surah 3 Qul. Sebelum nak jalan 3 Qul. Sebab tutup orang lama-lama kita sebelum nak pergi haji, pasal nak dia akan baca 3 Qul. Sebelum nak pergi musafir, pergi Kuala Lumpur, dia baca 3 Qul. Orang lama buat betul dah. Cuma mereka bila kita tanya, mana dalil? Dia kata Allah tak ingat lah. Dia pun belajar daripada tok guru dia je. Lagu tu. Tapi tuan-tuan, ia adalah salah satu amalan yang kita boleh lakukan. Wallahu ta'ala alam. Kita berhenti dekat ni tuan-tuan. Nanti kita akan sambung kelebihan surah Yasin, kelebihan surah Al-Mulk, insya-Allah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabi ajma'in. Allahumma arinal haqqa haqqan warzuqna ittiba'ah wa arinal batila batilan warzuqna ijtinabah. Ya Allah, ya Tuhan kami, tunjukkan kepada kami yang benar itu benar ya Allah, yang salah itu salah ya Allah. Ya Allah, kurniakan kepada kami semua agar kami semua melalui jalan yang benar itu ya Allah. Jauhilah kami daripada melalui jalan yang salah dan berdosa ya Allah. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Ya Allah, kurniakan seluruh kebaikan di atas muka bumi ini kepada kami ya Allah. Permudahkan urusan kami di dunia ini dan permudahkan urusan kami di akhirat sana nanti ya Allah. Ya Allah, ya Rahman, ya Rahim, ya Dzal Jalali wal Ikram. Kami memohon kepadamu ya Allah. Kami merayu kepadamu ya Allah. Kami meminta kepadamu ya Allah. Masukkanlah kami semua ke dalam syurga-Mu ya Allah. Jauhilah kami daripada azab dan sesaan api neraka-Mu ya Allah. Terimalah doa kami, terimalah hajat kami, terimalah permintaan kami ini ya Allah. Terimalah doa kami atas segala musibah yang sedang melanda kami ya Allah. Kau segerakanlah, angkatkanlah COVID-19 daripada yang sedang menimpa kami semua ini ya Allah. Sesungguhnya kepadamu kami meminta dan kamu jualah yang menyembuhkan, yang memudahkan segala urusan ya Allah. Wassallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabi ajma'in walhamdulillahi rabbil alamin. Yang baik itu daripada Allah Subhanahu wa taala, salah dan silap terkasar bahasa daripada kelemahan saya sendiri. Kita tutup majlis kita dengan tasbih kafarah dan suratul Asr. Subhanakallah wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta. Bismillahirrahmanirrahim. Illa alladhina amanu wa 'amilus salihati wa tawassaw. أقول قولي هذا وأستغفر الله العظيم لي ولكم. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.